Okey, untuk bab 1 ni ialah rangsangan dan gerak balas. So, apa yang kamu akan pelajari ialah sistem saraf yang melibatkan rangsangan dan gerak balas yang terdapat dalam manusia. Okey, so sistem saraf, latihan yang telah kamu buat sebelum ni ialah sistem saraf kita, dia terdiri daripada satu rangkaian sel saraf, okey, iaitu saraf pusat dan saraf respirasi. Okey, saraf respirasi pula teacher sebut. Saraf periferi. Okey, fungsi sistem saraf ialah untuk mengesan dan maklumat serta membuat gerak balas bagi badan berfungsi dengan sempurna. Okey, kalau kita tengok sistem saraf, kita ada sistem saraf pusat yang mana sistem saraf pusat ni terdiri daripada kawasan otak dan kawasan saraf tunjang. Okey, otak dan saraf tunjang. Manakala sistem periferi terdiri daripada saraf kranium dan juga saraf spinal. Okey, so hubungan antara kedua-dua ni membentuk sistem saraf kita saraf, bagaimana dia berfungsi, dia membuat aliran yang mana daripada rangsangan sehinggalah gerak balas. Tasha boleh mute tak? Teacher dengar bising. Okey, kalau rangsangan tu adalah sebarang rangsangan yang daripada luar ataupun dalam badan. Rangsangan seperti kalau dalam gambar ni adalah rangsangan bunyi. Rangsangan bunyi adalah sebarang perubahan yang menyebabkan badan bergerak balas. So, bunyi ini dikesan oleh reseptor yang terdapat dalam telinga. Okey, reseptor pendengaran. Okey, reseptor pendengaran ni terdapat dalam organ deria. So, telinga kita merupakan organ deria. Reseptor adalah sel ataupun tisu yang mengesan rangsangan. Okey, so apa fungsi reseptor? Reseptor dia kesan rangsangan dan dia ubah kepada impuls saraf. Impuls saraf ni merupakan aliran elektrik, yang mengalir dalam sel saraf. Ini adalah sel saraf yang menghantar maklumat rangsangan itu kepada otak. So, apa fungsi otak? Otak mentafsir dan membuat keputusan terhadap rangsangan tersebut. So, bila dengar bunyi itu dikesan oleh reseptor. Reseptor ubah maklumat itu kepada impuls saraf. Impuls saraf dihantar ke otak. So, otak dia akan tafsir dan dia akan buat keputusan tindakan yang perlu diambil. Adakah hendak mengangkat telefon ataupun membiarkan. So, bila otak dah buat keputusan, dia akan hantar dalam bentuk impuls juga. Maklumat itu dalam bentuk impuls melalui sel saraf. Ini sel saraf kepada efektor. Efektor juga merupakan tisu ataupun sel yang menjalankan gerak balas. Kalau dalam gambar ni, tangan, efektor, telinga dan mulut. Sebab dia nak memberi gerak balas kepada rangsangan ini. Ini adalah aliran, kita panggil aliran impuls dalam sistem saraf.
So bila kamu buat buku kemahiran proses sains tu yang muka surat 3 tu, itu adalah aliran impuls sistem saraf. Okey, kita dalam ni, dalam apa? Dalam jenis gerak balas yang dilakukan oleh badan kita, kita ada 2 jenis, iaitu terkawal dengan luar kawal. Terkawal bermaksud dikawal oleh kemahuan seseorang, manakala luar kawal secara automatik tidak disedari. Okey. Tindakan terkawal dia disedari ataupun dia boleh dikawal kerana dia dikawal oleh otak. Okey, dikawal oleh otak. Dan tindakan ia boleh jadi cepat ataupun lambat. Cepat ataupun lambat. Sekejap, teacher nak. Okey, tadi teacher terangkan tindakan terkawal. Tindakan terkawal bermaksud tindakan dia boleh dikawal oleh otak dan tindakan dia boleh jadi cepat ataupun lambat. Okey, dicepatkan atau dilambatkan bergantung kepada otak. Manakala tindakan luar kawal adalah berlaku secara automatik dan tanpa disedari oleh individu tersebut. Okey, tindakan ini dikawal oleh saraf tunjang. Okey, aliran dia melalui saraf tunjang sahaja, tak sampai ke otak. Okey, tak melibatkan otak. So, kelajuan dia punya penghantaran impuls sangat cepat sebab dia tak perlu pergi ke otak. Dia hanya melalui saraf tunjang. Okey, ini adalah contoh aliran impuls dalam tindakan terkawal yang mana rangsangan ini adalah rangsangan cahaya. Mata melihat cahaya, dia boleh tafsir dia ada segelas air. Manakala dalam mata, organ deria mata, okay, mata sebagai organ deria, dalam mata kita ada reseptor, okay, yang mengesan cahaya. Kalau ingat lagi kamu dah buat latihan, kita ada reseptor, rod dengan kon. Okey, apabila reseptor ini mengesan rangsangan, dia akan menukarkan maklumat tersebut ke dalam bentuk impuls saraf. Impuls saraf dihantar ke otak melalui sel saraf. Okey, bila sampai ke otak, otak akan tafsir dan menghasilkan gerak balas. Gerak balas yang ditafsirkan, okey, sama ada nak ambil air tu ataupun tidak, maklumat itu dihantar dalam bentuk impuls saraf juga melalui sel saraf ke efektor. Efektor tu apa? Efektor adalah sel, nama umum kepada sel ataupun tisu yang menjalankan gerak balas, yang membuat tindak balas tersebut. So, bila maklumat impuls saraf tu dah sampai ke otot sebagai efektor kat sini, maka otot pun membuat gerak balas mengangkat gelas tersebut. Okey, manakala ini adalah aliran impuls untuk tindakan luar kawal. Okey, luar kawal ni tanpa kita sedari. Macam sekarang kamu kedip mata, kamu bernafas, degupan jantung. Aliran pencernaan makanan pun tanpa disedari. Okey, apa berlaku ialah semasa aktiviti cergas, okey,
kandungan oksigen dalam tisu badan kita berkurang kerana oksigen itu digunakan untuk menghasilkan tenaga. Bila kita lari kan kita nak guna banyak tenaga. So oksigen semakin berkurang. Oksigen itu dikesan oleh reseptor yang mengesan kekurangan oksigen ni, dia terdapat pada arteri di jantung di kawasan ni. Okey, reseptor itu akan hantar, sekejap teacher nak, ada yang baru masuk. Okey. Okey. Teacher ulang balik. Okey. Ini adalah tindakan luar kawal. Kita nak tengok impuls saraf dia. So, rangsangan daripada persekitaran dalam badan. Apa yang berlaku ialah badan sekarang ni tengah buat aktiviti cergas, tengah jogging. Bila jogging, badan kita memerlukan banyak tenaga untuk buat aktiviti itu. Bila banyak tenaga, oksigen akan berkurang kerana fungsi oksigen untuk menghasilkan tenaga. So, bila kandungan oksigen berkurang, keadaan ini dikesan oleh reseptor yang terdapat pada arteri salur darah pada jantung. Okey, bila reseptor itu kesan bahawa badan tu tengah kekurangan oksigen, dia akan hantar maklumat ke otak melalui impuls saraf. Okey. Sampai ke otak, impuls saraf akan ditafsir dan gerak balas dicetuskan. Gerak balas dihasilkan, gerak balas itu dihantar dalam bentuk impuls saraf lagi ke efektor. So kita tengok efektor tu siapa? Efektor kat sini ialah otak jantung, otak interkostal dan diafragma. Ini otak pada kita punya peparu. Ini jantung, ini kawasan peparu. So apa gerak balas yang berlaku? Gerak balas yang berlaku ialah jantung berdegup dengan cepat dan kadar pernafasan meningkat supaya lebih banyak oksigen masuk ke dalam badan. Bila kita tengok balik, kenapa pentingnya aliran impuls ini adalah supaya badan dapat berfungsi dengan sempurna, dengan optimum. Okay? Bila kurang, maka badan akan buat gerak balas supaya kadar oksigen tu meningkat semula kepada normal. Cuba bayangkan, jika sel saraf kamu ni tak berfungsi, kandungan oksigen terus berkurang. So lama-lama kita pun mati. Okey, kita nak tengok rangsangan gerak balas dalam manusia dan melibatkan organ deria. So organ deria adalah organ yang mengesan rangsangan. Kita ada hidung, kulit, lidah, telinga dan mata. Okey, fungsi organ deria ini dia mempunyai keupayaan untuk mengesan rangsangan. So, deria kita ada sentuh pada permukaan, kita ada bau, kita ada rasa, pendengaran dan penglihatan. Okey, deria adalah ni organ deria. Organ lah. Kulit, lidah, telinga, mata. Okey, kita tengok pada organ mata dulu. Itu teacher dah bagi untuk latihan kan? Okey, mata adalah organ deria yang sangat sensitif kepada cahaya. Okey. Dinding bola mata. So, bola mata kita ada lapisan yang paling luar yang kita panggil sklera. Lapisan yang paling luar ni, sklera. Lapisan tengah iaitu choroid dan lapisan retina yang paling dalam. So, kita ada 3 lapisan. Yang pertama sklera, yang kedua choroid, yang ketiga
retina. Ini baru lapisan dia. Okay. So, bila kita tengok berbola mata, okay, sklera yang pertama tadi, yang kedua adalah choroid dan yang ketiga adalah retina. Okay, bila kita tengok sini, lapisan kat luar ni, okay, kita ada lapisan konjuktiva. Lapisan inilah yang melindungi bahagian mata daripada depan. Okay. So, kita ada konjuktiva, termasuk kita ada lapisan kornea. Lapisan kornea ni kat sini. Lapisan kornea ini berfungsi memfokuskan cahaya masuk ke dalam mata. Okay. Kornea ni sekiranya dia tercalar, inilah yang menyebabkan kita mengalami keadaan silau ataupun rabun. Okey, selepas kornea, kita ada gelemae. Gelemae, kawasan sini. Okey, kita tengok apa fungsi gelemae. Gelemae adalah mengekalkan bentuk mata dan memfokuskan cahaya ke atas retina. Okay. Kita juga ada iris. Ni iris tisu yang dekat sini. Ialah berfungsi mengawal saiz bukaan pupil. Pupil merupakan bukaan. Yang kita nampak mata kita, mata hitam tu besar ke kecil ke bergantung kepada bukaan pupil. So iris ni lah berfungsi mengawal bukaannya. Dan kita ada kanta mata. Kanta mata, apa fungsi kanta mata kat sini? Okay, memfokuskan cahaya ke atas retina. Sini retina, lapisan nombor 3. Retina ni sangat penting sebab dia kat sinilah yang mengandungi semua reseptor yang nak mengesan cahaya tu. So, cahaya yang masuk, okay, sorry, teacher punya garisan tak lurus. Cahaya masuk ke dalam kanta mata akan jatuh kepada retina. So, retina, reseptor pada retina akan kesan cahaya dan hantar maklumat kepada saraf optik. Okay, saraf optik akan hantar maklumat impuls saraf daripada retina pergi ke otak. Okay, kat sini ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, teacher nak teruskan. Okay. Kat sini kalau tengok makan mata ikan ke, boleh tengok, boleh belek keadaan mata. Okay, ini dah. Oh, teacher lupa terangkan sesuatu. Sorry. Saya lupa nak terangkan kat sini. Okey, teacher yang terlupa nak terangkan tadi, kita ada bintik kuning dan juga bintik buta. Apa kita panggil titik buta. Bintik kuning kat sini, kenapa dipanggil bintik kuning? Kerana di sinilah kawasan yang paling peka. Paling peka bermaksud paling banyak reseptor. Okay, paling peka. Manakala bintik buta pula kat sini tidak peka. Tak peka kerana di sini tiada reseptor. Okay, tak ada fotoreseptor. Kenapa dia panggil fotoreseptor?
Okey, foto ni bermaksud cahaya. Reseptor cahaya. Okey. Ni dah. Retina. Ini sama je dengan buku teks kamu. Retina terdapatnya. Okey, dia fungsi dia rangsangan cahaya dan menukarkan rangsangan cahaya kepada impuls saraf mempunyai banyak fotoreseptor iaitu sel rod dan sel kon. Okey, sel rod dengan sel kon ni adalah nama kepada fotoreseptor. Cuma sel rod, okey, dia peka pada perubahan kecerahan. Manakala sel kon peka kepada perbezaan cahaya warna. Okey. Sel rod peka kepada perubahan kecerahan, gelap ataupun cerah. Manakala sel kon peka kepada perubahan warna. Okey, ini adalah mekanisme bagaimana kita melihat objek. Okey. Cahaya daripada objek akan memasuki mata dan dibiaskan oleh kornea, gelem air, kanta mata dan gelem maca. Okey. Apa yang berlaku ialah imej tersebut akan terbentuk secara kecil dan songsang pada permukaan retina. Okey. Imej itu merangsang fotoreseptor untuk menghasilkan impuls saraf dan dihantar oleh saraf optik ke otak. So otak akan terjemah, okey, dan dia akan tafsirkan imej tu dalam keadaan imej tegak lah. Mata kita sekarang ni, katalah mata teacher nampak laptop. So dalam retina teacher terbalik. Cuma otak teacher akan mentafsir tegaklah laptop itu. Okey. Setakat ni ada masalah? Tak ada? Tengok fungsi telinga. Telinga merupakan deria yang sensitif kepada pendengaran iaitu rangsangan bunyi. Okey, rangsangan bunyi. So telinga ini terbahagi kepada luar, tengah dan dalam. Okey, luar, tengah dengan dalam. Okey, luar kawasan daripada cuping sehingga gegendang telinga. Okey, kawasan cuping sehingga gegendang telinga ni adalah kawasan luar. Tengah daripada tulang osikal sehingga tulang separuh bulat, termasuklah jendela bujur kat sini. Manakala dalam melibatkan koklia dengan tiub eustachius tersaraf auditori. Okey, kalau kita rujuk muka surat 8 dalam buku kamu. Okey, so kita ada pinna telinga ataupun cuping telinga. Okey, sini cuping telinga. Fungsi cuping telinga sekarang ni kenapa dia berlekuk macam ni? Supaya dia dapat mengumpulkan bunyi. Dan dia menyalurkan bunyi tersebut masuk ke dalam salur telinga. So bunyi terkumpul kat sini. Sehinggalah sampai ke gegendang telinga. Apa fungsi gegendang telinga kat sini? Okay, fungsi gegendang telinga, dia akan bergetar. Okay, bergetar. Dan memindahkan bunyi tersebut kepada tulang osikal. Fungsi tulang osikal meningkatkan lagi getaran tersebut dan hantar kepada
koklia. Sorry, teacher tersalah. Sorry. Tersalah. Sini salah sikit. Okey. Tulang osikal menguatkan getaran bunyi dan dia memindahkan kepada jendela bujur dulu. Jendela bujur. Sampai ke jendela bujur, barulah jendela bujur pindahkan ke koklia. Koklia akan tukarkan impuls kepada tukarkan bunyi tersebut kepada impuls. Koklia akan tukarkan getaran bunyi kepada impuls saraf dan hantar ke saraf auditori dan hantar terus ke otak. Kalau kita tengok ni, aliran dia tidak melibatkan, ini tak terlibat dan tiup, Eustachio pun tak terlibat. Sekarang ni kita tengok balik fungsi, sebab bila ini tak melibatkan dalam fungsi pendengaran, sarus separuh bulat dia terlibat dalam keseimbangan badan. Mengesan kedudukan kepala dan mengawal keseimbangan badan. Cuba bayangkan bila kita buat spinning badan, so kita akan rasa pening sebab kat dalam ni ada cecair. Cecair inilah yang akan menentukan kestabilan badan kita. Manakala tiup Eustachio pula mengimbangkan tekanan udara yang ada dalam telinga. So kalau kita driving naik bukit permukaan yang tinggi secara cepat, kadang-kadang kita ada bunyi pop dalam telinga. Ini adalah tugas tiup Eustachio supaya tekanan udara dalam telinga kita seimbang. Kalau tak seimbang, fungsi pendengaran akan terganggu. Kita akan tak dengar. Ini bagaimana dah mendengar dah. Untuk deria hidung. Organ deria hidung mengesan deria bau. Bagaimana dia berlaku? Hidung kita sentiasa mempunyai lembapan mucus. Hidung kita tak boleh kering, kita mesti ada mucus. Sebab fungsi mucus ini, dia akan melembabkan udara yang memasuki hidung seterusnya ke paru-paru. Hidung kita juga ada bulu hidung, penting untuk memerangkap debu dan kotoran. Pada bahagian atas rongga hidung, pada pangkal sini, terdapat reseptor bau yang boleh mengesan bau. Pada reseptor bau, dia akan mengesan bau dan dia akan hantar dia akan tukar kepada impuls dan hantar ke otak untuk tafsir bau apa. Kita ada lubang hidung, kita ada rongga hidung dan kita ada reseptor bau. Hidung lebih mudah sebab dia simple. Fungsi mucus juga, mucus yang terdapat dalam rongga hidung ni, fungsi dia nak melarutkan bahan kimia kepada dalam bentuk cecair dan merangsang sel deria bau. Cuma bila dia terlampau banyak, kalau terlampau banyak macam kita dalam keadaan selsema, kadang-kadang kita hilang deria bau tu. Sebab mucus tu terlalu tebal. Kita nak masuk lidah.
Lidah adalah organ deria yang mengesan deria rasa. Pada lidah terdapatnya tunas-tunas rasa. Kita panggil tunas rasa. Tunas rasa ini mengandungi reseptor rasa. Sensitif kepada bahan kimia yang terdapat dalam makanan. Okey, lidah dia ada 5 kawasan reseptor rasa, iaitu manis, pahit, masin, masam dan umami. Umami merupakan rasa savory, rasa kesedapan yang macam mana nak cakap? Rasa meaty, rasa-rasa daging tu. Okey, reseptor rasa bertaburan pada permukaan lidah. Permukaan lidah ni kalau kita tengok bawah mikroskop, dia akan nampak cabang macam pokok cendawan tu. Itulah kita punya tunas rasa. Dan apabila kita berlaku kata kita minum air panas, lidah kita melecur. Bila melecur ni menyebabkan tunas rasa tu rosak dan kawasan tu kita hilang dari rasa sehinggalah tunas rasa yang baru tumbuh semula. Okey, semakin banyak tunas rasa maka semakin sensitiflah orang itu terhadap rasa yang berbeza. Okey. Kita ada reseptor rasa. So, bahan kimia dalam makanan akan larut dengan air liur. Tunas rasa atau reseptor rasa pada permukaan tunas rasa, dia akan terangsang dan menghasilkan impuls saraf. Impuls saraf itu akan dihantar ke otak untuk otak kenal pasti rasa. Okey. Kulit manusia pula. Okey, kulit manusia adalah organ deria yang membolehkan kita merasa sentuhan. So, sentuhan kita ada, reseptor sentuhan ni sensitif kepada rangsangan, sakit, sentuhan suhu, sejuk ataupun panas dan tekanan, pressure pada permukaan kulit. Okay, kalau tengok pada gambar ini adalah lapisan kulit. Lapisan kulit kita ada reseptor sakit yang berada paling atas sekali. Peka kepada kesakitan. Kita ada reseptor sentuh bawah sikit pada lapisan dermis. Epidermis dengan dermis ni adalah lapisan kulit. Reseptor sentuh peka kepada sentuhan ringan ataupun tekanan ringan. Kita dapat merasa tekstur permukaan sesuatu objek, licin ke, kasar ke. Okey, kita ada reseptor sejuk dan panas, ini reseptor suhu yang mengesan suhu. Okey, sebab dia peka kepada perubahan haba. Jika haba banyak, dia akan dikesan oleh reseptor panas. Kalau haba berkurang, so dikesan oleh reseptor sejuk. Okey, pada kawasan bawah ni kita ada reseptor tekanan. Peka kepada tekanan yang kuat. Bila kita tekan macam kena cubit tu, satu reseptor sakit, satu reseptor tekanan. Okey, pada kulit juga kita ada liang peluh dan kita ada bulu roma ataupun bulu rambut. Okey, ini adalah kita punya rambut lah, akar rambut kita. Liang peluh, kita ada kelenjar peluh yang menghasilkan peluh dan juga kita ada kapilari darah. Lupa. Kelenjar minyak. Kelenjar minyak untuk menghasilkan minyak ataupun sebum pada permukaan kulit. Sekaligus minyak tu penting untuk melindungi kulit kita. Kepekaan kulit, okey. Setiap permukaan pada badan kita mempunyai kepekatan, dah teacher sebut.
darjah kepekaan yang berbeza. Kulit itu peka ataupun tidak. Okey. Kulit yang peka kepada rangsangan adalah hujung jari, belakang leher, bibir dan cuping telinga. Maksudnya senang nak faham. Kalau peka kepada sakit, kawasan inilah yang paling cepat sakit. Okey. Kena cucuk dengan, kena cucuk dengan jarum pada jari, leher, bibir dengan cuping. Kawasan ni paling cepat rasa sakit. Manakala kawasan kulit yang kurang peka kepada rasa sakit, kita ambil contoh sakit adalah siku dan lutut. Siku, lutut, ada lagi tapak kaki, tapak tangan. Ini kawasan yang kurang peka kepada sakit. Okay. Kepekaan ini bergantung kepada dua faktor, iaitu bilangan reseptor yang ada pada kawasan itu dan juga ketebalan epidermis. Okay. Jika banyak reseptor, maka kawasan itu sangat peka, semakin peka. Epidermis pula bila semakin tebal, atau ni terbalik nipis bila semakin tebal epidermis, semakin kurang peka. Kalau semakin nipis, semakin peka kawasan tersebut. Maksudnya, dekat hujung jari kita sekarang ni, bila dia sangat peka, bermaksud dia mempunyai bilangan reseptor yang banyak dan epidermis yang nipis. Sebab itulah orang buta, dia mengesan tulisan Braille menggunakan hujung jari. Sebab hujung jari inilah paling peka kepada permukaan ataupun kepada sebarang rangsangan. Okey, yang lain pula suntikan, injection, biasanya diberi di bahu ataupun punggung. Ni kalau injection ubat, bukannya injection masuk air. Injection ubat, misalnya dibagi di bahu ataupun punggung kerana kawasan ini kurang peka untuk mengurangkan rasa sakit. Okay, ini Braille adalah titik-titik yang wujud membentuk tulisan yang digunakan oleh orang buta untuk membaca. Okay, macam inilah A, B, C. So dia boleh bacalah perkataan tu. Okay. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Ada sebarang soalan? Kita ada 5 orang hari ini. Okay, jika tak ada soalan. Okay, aktiviti hari ini, apa yang teacher nak kamu buat ialah untuk muka surat 4 dan muka surat 5. Okay. Nanti teacher akan bagi dalam voicemail lah.